Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini 8 Ramadan, tuan-tuan. Sedang tak sedang 8 Ramadan. Walaupun kita masih lagi berada dalam perintah PKP. Hari ini bermulanya fasa yang keempat. Telah masuk fasa yang keempat. Namun juga saya memperingatkan kembali tuan-tuan. Ingatlah balik firman Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang difardukan ke atas umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun. Yang mana tujuan puasa itu tuan-tuan? Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi suka saya memperingatkan diri saya dan tuan-tuan. Marilah kita mengambil peluang di madrasah Ramadan Al-Mubarak. Yang mana Allah Ta'ala telah memberikan kita peluang untuk tiba di saat ini, tiba di bulan ini. Maka bulan ini, bulan yang terbaik untuk kita melatih menjana takwa kita, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah ibadah puasa yang kadang-kadang ramai orang tak puasa. Dengan puasa, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa untuk para hamba-Nya menjaga ketakwaan. Sebab itulah kita tak dapat tiga tuan-tuan, kena berusaha untuk memastikan diri kita ni tergolong dalam golongan mukmin muttaqi. Golongan apa dia? Mukmin muttaqi. Yang mana mukmin muttaqi ini adalah satu level ataupun tahap yang mana mereka ni tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah, seorang yang mencapai darjat yang mana perangai mereka ni tidak melakukan dosa dengan sengaja. Bukan tak dosa dia salah faham, itu maksud. Iaitu mereka golongan mukmin muttaqin itu bila tahu ni dosa maka mereka tinggal dengan dia. Kita nak capai sampai peringkat tu tu. Tak say tahu dah dosa, juga. Tahu dah tak comel, buat juga sebab semua suka. Semua molek. Semua tak apa. Nak nampak tu. Maka ambillah peluang dalam bulan Ramadan ni untuk kita upgrade takwa kita, insya-Allah kita dapat tergolong dalam golongan mukmin muttaqin. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kita bimbang. Sekiranya kita tidak menggunakan peluang Ramadan ini untuk menggapai takwa yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita bimbang tuan-tuan, kita jadinya sebaliknya. Lawan pada mukmin itu yang kita boleh takut jadi manusia syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Di bulan Ramadan ni juga ada manusia syaitan. Na'udzubillah. Adanya manusia syaitan. Di saat syaitan dibelenggu, masih ada lagi syaitan, iaitu syaitan manusia. Dalam kitab Faidhur Rahim Ar-Rahman fi Ahkam wa Mawa'iz Ramadan, karya Dr. Abdullah Muhammad At-Tayyab menjelaskan bahawa jika sikap tercela masih lagi menjadi amalan seseorang itu pada bulan Ramadan, nescaya munculnya manusia berperangai syaitan yang berkeliaran. Kata beliau, kata Al-Fadhil Doktor, maka hendaklah kamu selidiki diri, wahai saudaraku se-Islam. Apakah kamu tergolong daripada kalangan yang telah melakukan kebaikan sebelum Ramadan, lalu mereka diberi kebaikan yang berlipat kali ganda? Atau apakah kamu tergolong kalangan yang mensia-siakan hidupnya sebelum Ramadan, yang menyebabkan dia tidak berubah sedikit pun
ketika dia berada dalam Ramadan, dia lantas mengikut hawa nafsu, lalu memusnahkan dirinya, tunduk kepada kehendak syaitani, lalu menyesatkannya. Esok kamu pasti akan menyesal di atas segala ketelanjuran pada hari yang sudah tidak berguna lagi penyesalan. Tuan-tuan dan mata Allah Ta'ala sekalian, walaupun syaitan dibelenggu pada bulan Ramadan ini, semana kita tahu yang kecil, saya tak ada bulan ni, kena ikat belakang, kena makan belakang. Walaupun syaitan dibelenggu, akan tetapi sifat syaitani yang diwarisi dalam diri manusia itu masih lagi kekal, tuan-tuan. Ini bermakna manusia berpengaruh syaitan masih lagi berleluasa dalam bulan ini, bulan Ramadan al-Mubarak yang penuh berkat, masih lagi berkeliaran manusia-manusia syaitan ini berkat. Na'udzubillah. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim Lima Ashkala min Talwis, kitab Muslim, menyatakan bahawa maksud syaitan dibelenggu ini ada 3 tafsiran. Ada 3 tafsiran apakah maksud syaitan dibelenggu. Tafsiran yang pertama, syaitan hanya dibelenggu bagi orang yang berpuasa dengan sempurna. Manakala orang yang tidak berpuasa atau berpuasa tetapi tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, maka dia akan tetap diganggu oleh syaitan. Nampak? So, tafsiran yang kedua, syaitan dibelenggu dan tidak boleh mengganggu orang yang berpuasa sempurna. Dan orang yang berpuasa tidak sempurna. Namun ini tidak bermakna kejahatan tidak berlaku. Nampak tak? Syaitan dibelenggu, tak boleh ganggu. Sama ada orang itu puasa sempurna atau tak boleh ganggu. Namun tak bermakna kejahatan ini tidak berlaku. Kejahatan boleh terjadi dengan adanya perangai manusia yang jahat seperti syaitan, atau adanya tabiat suka melakukan kejahatan, atau adanya orang yang tidak ada kesedaran agama. Tafsiran yang ketiga, syaitan yang dibelenggu adalah kalangan maradah, iaitu syaitan yang terlalu ganas dan jahat. Itu syaitan yang dibelenggu. Manakala jin, syaitan yang lain tidak dibelenggu. Dia juga bermaksud kurangnya kejahatan berlaku akibat pengaruh puasa syaitan telah diberkas. Nampak penghubung masuk bulan ni, tapi penghubung. Jadi sekiranya tuan-tuan, kita sudah terlanjur dan tidak berbuat banyak kebaikan sebelum Ramadan, jalan untuk melakukan kebaikan masih lagi terbentang luas pada bulan ini, tuan-tuan. Kita masih lagi dapat ada bulan 8 Ramadan, berbaki 20 hari lebih. Puasa syaitan sudah diberkas, manakala nafsu menjadi lemah kerana berpuasa, maka rugilah kalau kita tak rebut peluang ini. Maka tak dapat tidak, rebutlah peluang semaksimal mungkin. Kosnya tuan-tuan, antara amalan yang ulama anjurkan pada kita, amalan-amalan tazkiyatun nafs. Kosnya dalam bab mentadabbur Al-Quran, bacaan Al-Quran, kita perbanyakkan. Banyakkan bersedekah dan banyakkan usaha mencari malam Lailatul Qadar dengan ibadah serta mempertingkatkan amalan pada 10 akhir Ramadan. Jadi walaupun kita berada di musim PKP ini, tuan-tuan, jangan sesekali musim ini menjadi halangan untuk kita beribadah pada Allah. Sepatutnya musim PKP ini kita banyak duduk di rumah, boleh kita baca Al-Quran, boleh kita bertadabbur, tapi sebaliknya berlaku. Na'udzubillah. Lepas tu kita persoal bak punya usaha sekali, bak punya untuk bahagia. Sedangkan bila ditanya, bila tanya tuan guru kita, lagu mana nak boleh bahagia? Aku jawab Syekh, dia kata baca Quran dan saya buat kebahagiaan. Banyak mana aku kena baca, banyak mana untuk nak bahagia, banyak tu kena baca. Allah Akbar. Jadi bulan Ramadan tu yang mana pahalanya berlipat kali ganda, maka sudah semestinya kita kena perhebatkan bacaan Al-Quran. Sedekah ke? Bulan biasa ataupun Ramadan sebelum ni, setiap kali kita masih rajin sebab bulan Ramadan. Kalau dulu tak kelima bulan, tak muak setengah balas sebab Ramadan. Allah Akbar. Berkat Ramadan pakat mari. Tapi bulan ni, bertahun ni beza sebab kita kena fikir. Kalau bulan bulan ni kita mari, kita boleh sedekah. Tapi jangan sebab kita PKP kita tak bersedekah. Banyak cara learning modern. Online boleh, transfer bank boleh, ataupun belan-belan kita kata kat sini nak pergi cari duit dan berbuka juga,
Atau saya bagi-bagi kepada mereka, saya masjid boleh tabung. Nah, dari kaunter terus buka di masjid kita buka kaunter fitrah, semua masjid di Kelantan. Sama ada buat drive-thru ataupun kaunter dengan syarat dia lah, jawab 1 meter dan sebagainya. Boleh bayar fitrah, zakat fitrah. Boleh ambil peluang itu, ada semua pula di masjid ke. Jadi tunaikan zakat fitrah seawal mungkin. Ya apa bimbang tuan-tuan. Nah, terlupa. Kerana ada PKP ni tidak kata zakat, terus orang lupa. Takut hati pun teringat. Hari ni ramai tak akan bagi Jumaat. Nak bersebut. Baik tuan-tuan yang mulia. Dan amalan-amalan lain lagi supaya kita boleh mempertingkatkan amalan. Antaranya zikrullah. Zikrullah ni tuan-tuan. Bukan sekadar kita melakukan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Bukan sekadar itu saja. Bahkan kita menyebarkan kebaikan melalui media baru ni adalah zikrullah. Umpamanya alternatif yang dilakukan oleh Jabatan Pengurusan Islam Majlis Daerah Pasir Putih itu buat tazkirah dan petang zikrullah. Karena menyeru orang ramai supaya ingat pada Allah. Nampak? Jadi bila kita share, hari ini dunia kita kata media, Facebook, WhatsApp, kita suka share macam-macam ataupun kita type sendiri. Bila sama ada kita type, bahagia kita sendiri, maka pastikan kita type benda-benda boleh beri manfaat, boleh beri orang support, boleh beri kita kata faedah, menyebabkan bila kita share benda tu boleh mendekatkan kita pada Allah. Ataupun bila kita post boleh mendekatkan kepada Allah. Ataupun kita share perkara-perkara yang ditulis oleh sahabat-sahabat kita, peringatan-peringatan, perkara ini juga merupakan zikrullah. Nampak remeh, tapi rupanya segala kebaikan itu zikrullah. Atau diperbanyakkan kebaikan. Tapi janganlah, dia orang dah, okey dah hari ni, siapa semai baik orang nak sebenarnya sehari. Dan tuan-tuan yang mulia, di saat PKP ini tuan-tuan, kita pergerakan itu terbatas. Namun bukan berarti ukhuwah di kalangan kita makin renggang. Bahkan melalui puasa Ramadan boleh membentuk penyatuan ummah sejagat. Maka kita boleh membentuk satu model penyatuan ummah sejagat melalui puasa Ramadan. Dalam kitab Ayyam Ramadan, karya Dr. Saleh Abdul Karim Zaid menyatakan bahawa puasa Ramadan terdapat petunjuk kepada manusia untuk membangunkan model kesatuan ummah sejagat. Kata doktor, bahawasanya melalui kewajipan umat Islam berpuasa pada satu waktu yang sama dan berbuka juga pada waktu yang sama adalah untuk membiasakan mereka berada dalam satu peraturan, dalam kesatuan, dalam satu peraturan dan kesatuan. Sementara taklifan wajibnya dikenakan ke atas semua sekali. Sama ada orang kaya, orang miskin, pemimpin, rakyat. Ini adalah menggambarkan suatu keadilan, suatu kesaksamaan antara keseluruhan manusia, di samping menyuburkan perasaan kasih serta simpati di kalangan umat Islam. Jadi kalau kita amati maqasid Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat Islam berpuasa, kita dapati dia mempunyai satu simbolik ke arah penyatuan ummah sejagat. Kesatuan yang wajib dibina bukan setakat daerah, bukan terhad negeri maupun negara, akan tetapi meliputi seluruh umat Islam sedunia. Inilah model penyatuan ummah yang sangat mustahak diusahakan oleh umat Islam melalui agenda ta'afi, ta'awun, tahaluf, takaful, ta'ahud dan pelbagai mekanisme lain dalam berhubung serta membina kesatuan antara satu sama lain. Jadi tuan-tuan bayangkan, pada satu masa yang sama umat Islam tidak lagi berbalah antara satu sama lain. Tidak lagi berlaku fitnah-memfitnah antara satu sama lain. Tiada perang, bahkan yang wujud hanya dengan kasih sayang, kasih mesra, semangat tolong menolong berlaku secara serentak di seluruh negara. Sudah pasti ketika itu wujudnya suatu pemerintahan berteraskan khilafah Islamiyah akan kembali, dan pastinya seluruh manusia hidup dalam suasana aman harmoni.
Selain melalui kewajipan puasa Ramadan, model penyatuan ummah sejagat ini juga boleh dikaji untuk dipraktikkan melalui solat fardu 5 waktu, fardu haji, menunaikan zakat. Bahkan umat Islam mengangkat slogan dan perjuangan selari melalui tuntutan 2 kalimah syahadat. Sesungguhnya Allah Ta'ala mendatangkan rukun Islam yang 5 ini supaya umat ini bersatu, bukannya berpecah belah. Sebab itulah kalau kita umat Islam fahami molek-molek rukun Islam yang 5 kita apa yang kecil lagi, maka rupanya rukun Islam 5 perkara ini membawa kita ke arah penyatuan umat sejagat, bukannya perpecahan. Tidak ada istilah aku, tapi aku, kamu, kita bersama. Barulah kita mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan yang mulia bagi Allah Ta'ala sekalian, peringatan yang terakhir yang saya nak bawakan kepada tuan-tuan pada petang ini, kita kena ingat, bulan Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan ibadah, bukan bulan makan. Hak ni semua kita peringat tiap-tiap tahun. Cuma kita bimbang, walaupun musim PKP ni tuan-tuan, walaupun masuk PKP fasa 4, ingat ada orang tengah jalan, ramai kau tu betul lah, berkurang tak serupa tahun-tahun dulu. Tapi juadah puasa tu tetap boleh jual, tak ada masalah. Cuma kena ingat, bulan Ramadan ni bulan ibadah, bukan bulan pesta makan. Walaupun PKP, juadah bulan biasa, bulan ni tinggal macam, kena ingat sih. Tak salah, amal nak kata, salah bukan lagu tu, jangan salah. Daripada Sayyidina Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitr. Maksudnya, tidak hilang pada seseorang itu kebaikan selagi mana dia menyegerakan waktu berbuka. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita banyak kelebihan Ramadan. Cuma kenapakah kita tak layak untuk mengerjakan salat tarawih dan melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan? Ini persoalan ni setiap tahun kita tipu. Cuma persoalan dalam musim PKP ini lebih berat kan? Kalau musim lain di sejid malu tak sejid. Terus ni kita duduk rumah. Orang tak kata kita duduk rumah. Cuma kita. Sebab Perdana Menteri katalah kita jaga kita. Jadi adakah kita jaga kita dalam bulan Ramadan ni kita duduk rumah? Kalau kita duduk belum ni, orang tak kita tak pergi masjid, mana tak pergi masjid puasa-puasa ni, malu. Musim ni orang tak kata apa kan. Tapi setara mana ibadah kita di rumah? Sebab kata kita belah. Jadi kita kena muhasab. Jadi kalau kita cek apa tak berat benar nak buat tarawih, rasa tak check up malam ni relax dulu. Jawapan dia duduk mana tuan-tuan? Iaitu kita ni tak darah sewaktu berbuka. Bunyi kasar. Maksudnya kita terlebih makan waktu kita berbuka tuan-tuan. Islam menyarankan agar kita berbuka puasa secara sederhana kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa perut buruk ialah perut yang dipenuhi dengan makanan. Perut yang sangat kenyang ketika berbuka, tubuh akan rasa lemah pada malam berkenaan. Manakala perut terlalu kenyang ketika bersahur, tubuh berkenaan akan lemah sekurang-kurangnya pada sampai waktu tengah hari. Nampak tuan-tuan? Ada efek berlaku kalau tu lebih makan. Baik tuan-tuan, ada orang segelintir masyarakat kita, ialah tak semua pamai tadi, tak semua, yang menjadikan waktu berbuka itu terupas seperti pesta makan ni. Ada berlaku. Ada berlaku. Bulan puasa berubah jadi bulan makan. Walaupun musim PKP ni, tuan-tuan, ambo jaga masjid. Kita bagi bantuan tuan-tuan kepada orang fakir miskin. Kita mungkin tak seru. Ada di kalangan mereka tuan-tuan, bergah. Cukup-cukup makan. Nak beli lauk tambahan tu, liu saja. Kalau baik duduk rumah lah. Kalau duduk lalu, liu. Kita hari ni tak seru. Kenapa? Sebab apa? Mereka tak boleh nak kerja memang. Kita kata kat memang terkandas nanti. Jadi kita berterima kasih kepada sahabat-sahabat menderma. Boleh juga kita bantu sikit-sikit. Sikit sebanyak tuan-tuan untuk mereka.
ada benda untuk mereka sahur, ada benda untuk mereka berbuka. Tapi segelintir masyarakat kita ni, dia buat buka ni sebuah pesta makan. Bukti pesta makan 30 tu. Kalau abang mudah je sipit. Kalau makan tu sampai bazir, banyak lebih tu. Alhamdulillah lah kita bimbing. Sebab apa? Bimbing-bimbing tidak ada keberkatan di sana. Baik. Jadi bulan puasa berubah jadi bulan makan. Seolah-olahnya nak kodos mula. Hak sarapan pagi tadi, hak makan tengah hari tadi, hak minum teh tak ada sekadar, besok kita kopi ni. Nak kodos hak tu semula. Alhamdulillah. Jadi sikap yang lebih pentingkan pesta menjamu selera pada bulan ini menyebabkan kesucian Ramadan sebagai bulan ibadah, takkan sesekali kita dapat hayati dengan sempurna. Kita ada situ lah. Dia tak sempurna, tak boleh nak hayati lagi. Esok mikir nak makan apa pula, kerja lagi tu lah. Oh sedap weh ni. Esok makan apa ni? Hakikatnya betul lah, tak salah. Mikir makan apa, memang kena mikir nak makan apa. Tapi duk mikir hal tu je. Tu masalah. Hal lain tak mikir. Tak mikir esok, apakah berapa banyak aku kena habis kebal aku. Tak fikir puasa, zikir ke dia aku kena berlaku. Tak fikir puasa, target skala 28 yang PKP ni, nak upgrade lah sikit. Kalau Jumaat 8 lah upgrade. Kita sendiri lah, pula dia lagi mana. Lepas tu, dah terawih ada, nak telakian mulai pula. Cuba fikir tu pula tuan-tuan, sikit semacam. Baik, Islam kena ingat, Islam tak langgar, kita beli kau, sedia jual tak langgar. Cuma Islam ajar kita, nak beli, nak belajar, sederhana, setiap masa. Bukan ketika beli je, setiap masuk. Termasuk waktu berbuka. Sebab kita kena ingat istilah kita sama. Kita ni, hidup ni bukan hidup untuk makan. Makan ni untuk hidup. Konsep hidup untuk makan ni, kalau kita buat pegangan, keadaan ni, sekiranya keadaan ni, menyebabkan sekiranya keadaan ni menyebabkan berlakunya keadaan ini, maka dia akan berlakunya kelalaian sehingga melampaui batas berbelanja waktu kita bimbing. Orang jadi pesta hidup untuk makan hidup untuk makan ni kan. Sudahlah beli juga bulan puasa yang depan ni beli habis kita. Maka nak uzubillah. Jadi tabiat pembaziran berlaku dalam bulan Ramadan menyebabkan puasa yang kita lakukan ini tuan-tuan sia-sia. Tidak mencapai ketakwaan sebagaimana yang kita harapkan bulan Ramadan ini. Madrasah Ramadan yang kita lalui, yang mana patutnya esok bila habis Ramadan kita boleh sijil takwa, sertifikat rasmi, tapi kita tak dapat. Target kita jadi graduate, jadi lelaki mukmin, aku nak jadi mukmin bertakwa, mukmin muttaqi, tak boleh, tak jadi. Takut jadi. Tadi manusia syaitan hak Abu kata tadi, na'udzubillah min zalik. Ni, tak jauh. Jadi bila kita cek lagu mana nak pembaziran, pertama betul rancang belanja tu betul-betul asal lah. Kita kena bagi kesedaran pada keluarga kita, anak isteri kita, dia makan, nak apa dia. Kalau tak kontrol tu, nak apa makan lah. Bulan ni je, patut tak jumpa dah. Kita tak kontrol sudah. Kita kena kontrol, ajar hak sunnah tu utama. Baik. Jadi kita perhatikan sebab apa tu? Sebab saat yang paling indah bagi orang berbuka ialah ketika berbuka puasa. Itu saat yang paling indah dan saat yang betul-betul. Contoh kita kata, ni tak apalah, live gini, kita live sebentar lah ni. Bukan kata live buat ceramah atas masjid. Kalau buat ceramah atas masjid lagu ni tuan-tuan, nak buka puasa, ceramah dulu. Orang pakai kerja lah kau bila nak buka tak tenang. Kena penceramah kebek kecil lagi kan? Baru tengok lah. Tak tenang. Tapi tu, bila bukanya orang satu waktu yang ditunggu-tunggu, jalan senyap habib, satu saat yang bahagia. Cuma bagi orang beriman, berbeza. Bukan tak bahagia, tapi yang cara tersendiri. Untuk mendapat kebahagiaan dan ketika berbuka. Sebab bagi mereka ni bimbang, khawatir, pahala puasa ni, kita kata hilang teguh. Bila buka, ada Allah waktu kita bimbang. Sehari puasa, tapi ketika buka, hilang pahala untuk kita bimbang. Jadi, Islam telah meletakkan adab ketika berbuka puasa, agar puasa itu akan melahirkan ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada asasnya tuan-tuan, umat Islam, orang berpuasa kena menyegerakan berbuka. Sejurus takbir pertama dilafazkan. Takbir pertama azan dikumandangkan, untuk bila sebut Allahu Akbar, buka selalu.
Janganlah, namun di sana janganlah pula lupa kita nak baca doa. Ni hak walik kok kita lalap daripada bismillah. Baca doa pula laju-laju, tak boleh nak aju-aju. Baca doa lah, besar tak sebut akadi kan. Kalau ada akadi kan, Allahumma, nampak pula ni. Wah, tak apa, sebab tu baru nak baca doa. Sedangkan waktu sebelum berbuka itulah waktu yang dimakbulkan doa. Waktu ni tuan-tuan, waktu hak mahal ni, ni hak manusia lalat. Kita nak pasti Allah Ta'ala dia tak bagi mahal ni. Sebab tahu dah tengok bagi mahal ni, hak mahal ni lah kadang-kadang dia tak pasti, dia tak apa nak ambil. Apa payah nak ambil. Antaranya waktu belum berbuka, padahal waktu bila kita lalu tapi payah nak ambil. Jadi, kita gunakan 10 atau 5 minit tuan-tuan, sebelum berbuka tu berdoa kepada Allah, istighfar kepada Allah. Jangan duduk lalai je duduk lagi. Pukul 7 juga, kalau boleh tak tukar channel lah. Kalau rasa puas tengok TV, buka TV Hijrah pun contoh ni. Pasal orang ngaji Quran pun ni tak boleh tengok TV ada drama, ada Korea, ada apa lagu ni. Tambah pesan ni, tak ngorek ke apa ni kutu dia kat apa tukar channel tu. Sebab memang kalau dia gali kat apa pada ngorek lah. Jadi rugi situ. Nauzubillah. Baik, tuan-tuan, kita disunatkan berbuka dengan memakan kurma secara ganjil dan dengan air. Sunat memberikan sesuatu yang sesuatu yang manis kepada tubuh. Tubuh puasa ni, kita biar manis, kurma umpamanya tujuan dia untuk tenaga, bangkit selera. Yang mana sangat bermanfaat kepada tubuh manusia. Kemudian kita minum air, khosgar jadi. Jadi, apa ni selain pada air, kurma tu banyak khasiat kita. Itulah Abu suka kan kita dapat minum air, pakai kurma, 3 butir, semua yang goreng. Punya kok, memang tak punya, tapi lah apa dia? Enggak, beri tenaga, boleh dah nak semuanya. Apa tu? Habis semuanya tak makan lah. Apa dia kita makan lagu tu, lepas semuanya tu kita tak pakai banyak. Dan insyaAllah lah, esok tu kita mikir lah, benda belikan off patutnya. Takut kan kalau kita tidak depan mata kan, nak pakai bakar kan, jadi seorang tu berkesan pada ibadah kita malam tersebut. Waktu kita tak senyap. Walaupun ada tu ulama tu cedek, apa ni kita makan juga nasi sikit. Belum bayar tu. Maksudnya sekali makan, jangan makan banyak. Sekali makan, maksudnya sebab Nabi ni makan sekali makan. Habis pada habis main murid tak pamal, Nabi tak pakai dia sahur dulu Nabi jumpa. Ada juga orang cedek lagi tu. Ala kulli hal apa yang ada pesan cuba kita buat sunnah sebaik mungkin. InsyaAllah bila kita ke sunnah Ramadan kita, puasa kita berbuka tuan-tuan. Di saat kita kata berbuka boleh makan gembiranya hati, tapi kalau kita gembira lagi bila puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, sekiranya kita ikut jejak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menjadikan Ramadan ini bulan ibadah, bukan bulan pesta makan. Jadi untuk akhirnya tuan-tuan tengok kata-kata almarhum Tuan Guru ni Aziz, iaitu kata Tuan Guru, saya berpesan kepada kita semua agar menjaga ibadah solat sekalipun kita berada di padang bola sepak. Kalau di padang bola sepak, tuan-tuan akan berhati-hati agar tidak dikenakan kad merah. Tetapi kalau dalam berkaitan dengan solat, kad merah juga boleh dilayangkan oleh malaikat. Ingat situ, kakak ingat kita insya-Allah, Ramadan kita pada tahun ini akan memberikan impak yang besar dalam diri kita. Sekaligus kita keluar pada Ramadan, kita berjaya mencapai tahap mukmin muttaqin. InsyaAllah aku lupa lihada wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wathqillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa amla'ha bi nurika alladhi la yahdu wa shrah suduraha bi iman wa jamili tawakkuli 'alayka wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha 'ala ash-shahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Walhamdulillah. Thank you.